Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan buat subjek ibadah tahun 5. Okey, baik, tulis nama semua. Okey, tengok muka surat yang kedua. Soalan 1 hingga 10. Bulatkan A, B atau C, A, B, C atau D. Pilih yang mana yang paling tepat. Yang pertama, apakah erti solat jamak? A. Memendekkan. B. Menghimpunkan. C. Memanjangkan. D. Mengasingkan. Okay, jamak antara dua solat menjadi satu waktu, dalam satu waktu. Jamak bukan kasar. Kasar ni kurangkan rakaat lain. 2. Solat jamak terbahagi kepada berapa bahagian? A. 2, B. 4, C. 3, D 5. Okey, ada bahagiannya kita dah belajar. Nombor 3. Manakah solat sunat yang dilakukan pada waktu malam? A. Duha, B. Tahajud, C. Hajat, D. Aidil Fitri. Okey, waktu malam saja kita solat ini. Okey, seterusnya 4. Anggota tayamum ialah apa dan tangan hingga siku. Ada dua sahaja anggota tayamum. A. Kepala, B. Muka, C. Rambut, D. Kaki. Jadi apa dan tangan. Okey. 5. Perkara yang mewajibkan mandi wajib ada berapa? A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Apa yang boleh menyebabkan kita perlu mandi wajib? Nombor 6. Berapakah jarak perjalanan membolehkan solat qasar? Untuk solat qasar berapa jauh? Kalau kurang pada ni tak boleh. Kalau lepas pada tu boleh. Okey. A. 70 km, B. 80 km, C. 90 km, D. 100 km. Okey, anggaran. Baik, seterusnya nombor 7. Berdiri tegak adalah rukun. Rukun apa? Diri. Perbuatan. A. Qalbi, hati. B. Qawli, percakapan. C. Islam lah. D. Fi'li, perbuatan. Baik, nombor 8. Hukum menunaikan solat jamak bagi lelaki ialah A. Sunat, B. Wajib, C. Harus, D. Makruh. Okey. Solat Jumaat Solat Jumaat. Okey, bagi lelaki. Bukan perempuan, lelaki. Okey, 9. Tamakninah bermaksud A. Berhenti sebentar, B. Sambung semula, C. Orang yang berakal, D. Berhenti terus. Okey, tamakninah antara rukuk kita bangun. Lepas tu sebelum sujud. Okey, 10. Memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pernyataan di atas berkaitan dengan A. Jamak takhir, B. Jamak takdir, C. qasar, D. Jamak. Okey, pendekkan macam saya cakap tadi. Daripada 4 jadi 2 rakaat. Apa namanya? Bukan gabung antara, buat sekali antara 2 solat dalam satu waktu, tapi kita pendekkan solat itu, rakaatnya. Baik, seterusnya muka surat 3. Soalan 11 hingga 15. Suaikan antara ni. Rukun qalbi, rukun fi'li. Qalbi ni hati, fi'li ni perbuatan. Okey, 11 niat, 12 rukuk, 13 tertib, 14 iktidal, 15 sujud. Okey, ikut. Mana satu rukun qalbi dalam hati, satu lagi rukun fi'li, perbuatan. Baik, tulis betul atau salah. Ba, ta, waw, lam atau sin, alif, lam, ha. Nak write atas pangkal pun boleh juga, tak apa. Tengok pernyataan mana yang betul. 16. Murtad menyebabkan tayamum terbatal. Jadi murtad ini keluar daripada Islam. Betul atau salah? 17. Tayamum boleh menggunakan pasir. Kita bertayamum, tak ada air, kita guna pasir. Kita gantikan dengan pasir. 18. Rukun mandi wajib ada 3. Ada 3 sahaja. Betul atau tidak? 19. Tayamum tidak mengikut tertib. Jadi boleh basuh muka dulu ke, tangan dulu ke, ikut niat kelas ke. Ya ke? Okay, 20. Terpijak najis kucing boleh menyebabkan mandi wajib. Jadi kalau terpijak tai kucing tu kena mandi. Ya ke? Okey, baik. Tengok soalan seterusnya 21 hingga 25. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, wajib, mencegah,
sunat, niat, tertib, lupa. Okey, kita tengok 21. Sahwi bermaksud apa sesuatu. Kita sujud sahwi tu. Okey. 22. Rukun puasa yang pertama adalah apa? Rukun puasa. Benda apa yang kita perlu buat sebelum puasa. Kalau tak ada tu, batal. First sekali. Solat pun buat sekali yang tu dulu. Okey, apa yang rukun? Yang pertama. 23. Salah satu apa dia? Hayat adalah membaca iftitah. Apa? Benda ni disuka buat. Apa nama ni? Okey. Benda yang kalau buat dapat pahala, tak buat tak apa. 24. Jika berhadas besar hendaklah mandi. Mandi apa? Mandi. Kita ada cerita kat sini banyak. Okey. 25. Solat dapat apa daripada melakukan perkara mungkar. Apa? Kalau kita solat, kita dapat apa daripada melakukan perkara yang Allah larang. Mungkar ni benda yang Allah larang, tak boleh buat. Okey, faham ya? Okey, pilih jawapan mana yang betul. Soalan 26 hingga 30 ni markah. Okey, kat sini kita tengok sebelah kiri dulu. Syarat solat jamak, perkara yang membatalkan solat jamak. Ni syarat ni mesti kena ada baru boleh solat jamak. Kalau tak ada, tak boleh. Manakala yang bawah ni pula benda perkara yang kalau buat solat tu boleh batal. Okay, 26. Berniat solat jamak. 27. Bermusafir melebihi 4 hari. 28. Masih dalam keadaan musafir. 29. Berimamkan orang yang solat sempurna. 30. Pemisahan terlalu lama antara dua solat jamak. Okey, faham ya? Baik, muka surat 4 pula. Soalan 31 hingga 35. Okey, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkal bagi pernyataan yang salah. 31. Solat sunat adalah wajib. Sunat dinamakan wajib. 32. Solat sunat rawatib ada dua bahagian. Solat sunat rawatib ni sebelum dan selepas yang kita belajar tu. Sebelum dan selepas solat fardu. 33. Solat sunat duha dilakukan pada waktu malam. Waktu duha bila? Malam ke siang? Okey. 34. Hukum menunaikan solat sunat hari raya adalah wajib. Jadi hukum sunat. Solat sunat, nama pun solat sunat. Okey, 35. Solat sunat istikharah dilakukan untuk mendapatkan petunjuk. Solat sunat istikharah, kalau kita tak tahu nak pilih yang mana satu, kita solat sunat istikharah. Okey, seterusnya 36 hingga 40. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul 6 di sini. Ada 6, pilih. Okey, pilih 5 saja. Fi'li, Aidil Fitri, wajib, witir, berdosa, mumayyiz. Okey. Syarat sah azan adalah apa dia? Mumayyiz ni orang yang sudah budak yang boleh bezakan baik dan betul. Baik dan salah dan betul. Okey. 37. Memberi salam merupakan rukun apa? Perbuatan Okey. 36. Hukum meninggalkan salat fardu adalah kalau kita tinggalkan salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu, kalau sekarang je tinggalkan, apakah hukumnya? Okay, 39. Solat sunat apa dia? Dilakukan pada 1 Syawal, di hari raya tu. Solat apa? Okey, 40. Solat sunat apa adalah penutup kepada solat-solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. Kalau kita solat tarawih, last sekali kita 3 rakaat tu solat apa? Namanya. Okey. Baik. Seterusnya yang soal surat 5 bahagian B pula. Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar ni nampak solat sunat jenazah. Solat sunat je lah, solat jenazah. Okey. Apakah jenis solat yang ditunaikan? Allah, tu bagi jawapan. Okey, apa nama jenis solat yang ditunaikan ni? Okey. 2. Nyatakan pengertian bagi solat tersebut. Apakah pengertian solat ini? Ada 2 markah jadi tak 2. 3. Apakah hukum menunaikan solat tersebut? Tengok hukumnya apa, kata kuncinya hukum. Sunat ke sunat fardu ke fardu ain ke fardu kifayah ke? Okey. Kita tengok nombor 4. Berapakah bilangan takbir bagi solat tersebut? Kita dah belajar hari tu.
Nyatakan saja berapa jumlah. Allahu Akbar termasuk takbiratul ihram. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? Kita belajar dah. Apakah nama solat sekiranya jenazah berada di tempat yang jauh? Kalau dia berada bukan di tempat kita, jauh, kita tak boleh tengok. Solat apa? Macam Nabi SAW solat untuk Raja Najasyi. Okey. Dia berada di negara lain. Dipanggil solat ghaib. Solat apa? Okey. 6. Tuliskan 4 kewajipan yang perlu dilaksanakan terhadap jenazah yang meninggal dunia. Apa yang berikan 4 kewajipan yang perlu dilaksanakan terhadap jenazah ni. Apa yang kewajipan kepada kita kepada jenazah ni? Okey. Jenazah orang Islam dah. 7. Tuliskan 2 solat sunat jenazah. Tuliskan 2 sunat solat jenazah. Apa yang 2 sunat dalam dia ada rukun dia kan. Dia juga ada sunat dia. Apa sunat tu? Sebutkan, ada banyak. Sebutkan 2 sahaja. Baik, bagi muka surat 6. Okey, soalan 2. Jawab soalan berdasarkan lafaz niat di bawah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Okey. Ini apa? Saum berpuasa, saum Ramadan. Ini. Apakah lafaz niat di atas? Niat untuk apa? Okey. 2. Bilakah masa yang sesuai untuk berniat? Bila kita masa sesuai untuk niat berpuasa ni? Okey. Daripada matahari naik ke atau sebelum lagi? Atau awal bulan ke? Bila? Okey, bukan solat sunat, bukan puasa sunat tapi puasa fardu, puasa wajib di bulan Ramadan. Okey, nombor 3. Tuliskan 3 syarat wajib puasa. Apa syaratnya membolehkan orang tu puasa? Okey, kalau dia tak cukup syarat ni, dia tak boleh puasa. Nyatakan 3 ni. Tuliskan 2 syarat sah puasa. Apa 2 syarat sah puasa? Dengan 2 syarat sah, kalau kena ada ni 2 tu baru sah puasa orang itu. Okey, nombor 5. Tuliskan 2 golongan yang dibenarkan berbuka puasa. 2 orang. Kalau siapa yang boleh berbuka puasa? Siapa 6. Tuliskan 2 perkara makruh ketika puasa. Apa yang 2 perkara yang tak membatalkan puasa tapi seeloknya ditinggalkan? Apakah 2 tu? Okey, soalan 3. Jawab semua soalan. Nombor 1. Tulis 2 golongan yang dikecualikan solat Jumaat. Siapa yang dikecualikan solat Jumaat? Okey. 2 golongan siapa? 2. Tuliskan 2 rukun khutbah Jumaat. Okey. Apa khutbah Jumaat? Rukun dia. Okey. Nak dapat khutbah Jumaat tu ada cara dia. Okey. Apa 2 rukun tu? 3. Nyatakan 2 syarat sah solat Jumaat. Okey, apa 2 syarat untuk sah solat Jumaat itu? Okey. Kalau cukup syarat tu baru sah solat Jumaat. Kalau tak sah. Baik. Tuliskan nombor 4. Seterusnya, tuliskan 2 hikmah solat Jumaat. Apakah 2 hikmah? Kata kuncinya 2 hikmah solat Jumaat. 1 dan 2. 5. Tuliskan 3 amalan sunat pada hari Jumaat. Apa 2 amalan sunat? 3 berikan 3 amalan sunat. 1, 2, 3. 6. Tuliskan 2 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okey, 1, 2. Okey, 2 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Soalan 4. Jawab semua soalan. Nombor 1. Tuliskan 2 anggota tayamum. Anggota tayamum ada 2 saja. Apa itu? Okey, kita dah belajar dah. Nombor 2. Berikan 2 perkara sunat semasa tayamum. Bila kita sedang tayamum, apa sunatnya? Semasa bukan sebelum dan selepas, tapi semasa kita buat tayamum tu. Nyatakan 2. Nombor 3. Tuliskan lafaz niat solat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan. Apa? Lafaz niat boleh cek kat buku. 4. Tuliskan 2 perkara sunat ketika iqamah. 2 perkara sunat apa ketika iqamah? Allahu Akbar kita baca tu, sebut tu sebelum nak bangun, masa nak panggil orang bangun untuk solat. Bukan azan tu sebelum lagi.
Ni dalam tempat, dalam masjid tu nak panggil orang, terus nak solat, nak takbir. Okey. Apakah 2 perkara sunat ketika iqamah? 5. Tuliskan 3 cara solat orang uzur. Ni orang yang tak sihat. Apa 3 cara solatnya? Ada banyak. Ada yang adalah cara-caranya. Boleh rujuk balik. Soalan 5, tulis hukum berserta alasan berdasarkan berdasarkan situasi solat di bawah. Okay, Ahmad tinggal di Selangor. Beliau pulang ke kampungnya yang terletak di Kelantan. Ahmad menunaikan solat jamak dan qasar. Hukumnya apa? Okay, dia duduk di Selangor, tapi dia balik kampung kat Kelantan. Jauh tu, berapa ratus kilometer. Okay, jadi hukum dia apa? Alasan ni kenapa? Jadi sebab ni apa? Kalau jarak, kenapa? Jarak dia berapa? Melebihi apa? Apa hukum dia apa pula? Okey. Baik, yang terakhir, nombor 2. Faizal menunaikan solat fardu Jumaat secara bersendirian di rumahnya. Duduk solat Jumaat yang mamai tu, tapi dia seorang, dia sendiri kat rumahnya. Hukum dia apa? Okey, kenapa? Apa syaratnya yang telah dia tak ikut? Nyatakan. Okey, 3. Setelah berwuduk, Ali terpijak najis. Dia hanya membasuh tempat yang terkena najis saja tanpa mengambil wuduk semula. Betul atau salah hukum dia? Dia terpijak najis. Okey. Alasan dia kenapa? Betul ke salah? Okey. Aminah menunaikan solat Isyak pada jam 3 pagi. 3 pagi. Dah masuk waktu subuh ke belum tu? Okey, hukum dia apa? Boleh ke tak solat Isyak lepas maghrib Isyak, lepas Isyak baru subuh. Tapi 3 pagi subuh tak masuk lagi tu. Okay, alasan dia apa? Kalau hukum dia apa hukum dia? Boleh berikan alasan. Okay, itu saja. Kalau ada soalan boleh beritahu Ustaz ya. Boleh tanya terus. Ustaz akan jawab insya-Allah. Assalamualaikum.